ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir yang diucapkan selepas salat maghrib. Sila. Sebelumnya telah dijelaskan bahawa disunatkan untuk membaca zikir-zikir yang telah tersebut di atas setiap selepas menunaikan salat wajib. Di sini disunatkan pula untuk membawa zikir selepas salat sunat maghrib. Kata Imam An-Nawawi, kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata Rasulullah SAW selepas salat maghrib masuk ke rumah, kemudian salat 2 rakaat dan membaca ya muqallibal qulub wal absar sabbir qulubana ala dinik. Wahai zat yang membalik-balikkan hati dan penglihatan, tetapkanlah hati-hati kami di atas agama. Satu makna doa yang besar yang diambil berat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu untuk menjaga dan mohon kepada Allah Ta'ala agar mendapat pemeliharaan hati kita ni daripada terbalik. Nama hati itu pun begitu. La yusamma al-qalb, la yusamma al-qalb illa bitaqallub. Hati itu tidak dinamakan hati melainkan dia cepat berbalik-balik. Duduk oleh kerana itu Rasulullah SAW berdoa minta supaya hati kita ditasbitkan, ditetapkan di atas agama Allah Ta'ala. Padahal dia ada 4 gulungan. Ada yang awal sampai akhir dia baik, ada yang awal sampai akhir dia rosak. Awal akhir yang baik dia iman sampai ke mati, yang rosak daripada awal dia kufur, dia kafir sampai mati. Ada yang awal dia beriman, di akhir dia kufur, na'udzubillah. Dan ada yang awal dia kufur, akhir dia beriman pun ada. Ya, jadi benda tu sentiasa berpaling, berpusing. Jadi oleh kerana itu kita mohon sangat kepada Ta'ala supaya Tuhan pertetapkan kiraan kita di ujung. Al-imra bil khawatim, kiraan manusia ke syurga ataupun sebaliknya adalah bil khawatim, ketika akhir umur besok. Ya, oleh kerana umur kita semakin hampir tiba ke saat akhir dia, maka hendaklah kita sentiasa berjaga-jaga. Dan kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Ammarah bin Syabib, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marrat ala asalil maghrib
ba'asallahu ta'ala lahu maslahatan yatakaffalunahu minasyaitani hatta yusbiha. Wa kataballahu lahu biha ashra hasanat mujibatin wa maha anhu ashra sayiat mubiqatin wa kanat lahu bi'adli ashri qabin mu'minat. Siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca itu, yang tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata-mata, yang tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan baginya segala pujian. Dia maha menghidupkan lagi maha mematikan. Dia maha kuasa ke atas segala sesuatu. Sebab itu sebanyak 10 kali selepas maghrib. Nasai Ta'ala akan mengirimkan sepasukan malaikat bersenjata yang menjaganya daripada syaitan hingga kepada pagi hari saat. Kemudian Ta'ala akan memberikan 10 pahala yang menghantarkannya masuk ke dalam syurga. Memberikan 10 pahala yang menghantarkannya masuk ke dalam syurga, dan telah akan menghapuskan 10 dosa yang mencelakakan. Dan bacaan tersebut senilai dengan memerdekakan 10 hamba mukmin. Masya-Allah. Nanti besarnya ganjaran pahala. Nah, Imam At-Tirmizi mengatakan, kami tidak pernah mengetahui bahawa Ammarah bin Syabib pernah mendengar daripada Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasai di dalam kitabnya Amalul Yaumi, amalan yaum walailah, malam dan siang, siang dan malam, daripada 2 jalur. Mana sanad dia ada 2 pecahan jalan. Yang pertama seperti riwayat di atas, sedangkan yang kedua daripada Ammarah, dari seorang sahabat dari kalangan Ansar. Dan Al-Hafiz Abu Qasim Ibnu Asyakir mengatakan jalur kedua itu yang benar. Kemudian kata maslahah dengan huruf mim. Dan perkataan maslahah. Mana perkataan maslahah dalam hadis? Dengan huruf mim fathah. Dia kata maslahah. Ma'asallahu lahu maslahatan. Dan sukun. Bacakan huruf dengan fathah. Huruf mim fathah, sin sukun, mas. Dan lam fathah, maslah. Macam muslihah, dia macam maslah atau cara bacaan huruf dia lah. Artinya para malaikat penjaga. Jadi antara kelebihan besar lepas sembahyang maghrib kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kemudian bacaan pada salat witir dan selepasnya pula. Bagi yang salat witir sebanyak 3 rakaat,
Disunatkan untuk membaca surah Al-A'la pada rakaat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, dan setelah Al-Fatihah. Dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat ketiga dia membaca surah Al-Ikhlas dan Mu'awwazatain. Al-Ikhlas ila qul huwallahu ahad. Mu'awwazatain ini ila qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Apabila pada rakaat pertama lupa membaca surah Al-A'la, hendaklah dibacanya pada rakaat kedua bersama dengan surah Al-Kafirun. Kalau dia terlupa, baca alihkan dalam surah Al-Kafirun. Boleh, tak ada salah. Surah banyak baca ayat, banyak tak ada apa-apa. Ya. Satu surah, orang Melayu juga nak baca surah saja. Kadang sekerat. Dia baca 2-3 surah, dia kata banyak. Dia tak tahu Imam Malik khatam Quran dalam 2 rakaat. Imam Malik khatam Quran dalam 2 rakaat. 1 rakaat 15 juz dia baca. Kedua 15 juz khatam terus. Ya. Bacalah banyak mana pun tak ada hal. Kemudian kami meriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai dan lainnya dengan sanad yang sahih daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW setelah salam pada salat witir dia membaca Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci Raja yang Maha Suci Allah Ta'ala. Dalam riwayat Nasai dan Ibnu Sunni baca Subhanal Malikil Quddus salasa marrat. Kemudian diriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi dan Sunan An-Nasai daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW di akhir yang dia membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sahatik wa a'udzu bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada keridaan-Mu dari kemurkaan. Aku berlindung dengan reda Engkau daripada murka Engkau. Dan aku berlindung kepada maaf-Mu daripada hukuman-Mu. Dan aku berlindung kepadamu daripada-Mu. Dan aku tidak menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu. Di sini nilai hasan. Ini dalil bahawasanya sifat Allah tidak terhingga banyak. Ya. La usi sana'an, tidak aku berhasar akan sana'an puji alaika kama anta kama asnaita ala nafsik, sebenarnya engkau muji atas diri engkau. Mana sifat itu tak terhingga banyak. Segala sifat kepujian adalah milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya zikir ketika hendak tidur dan setelah berbaring. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sampai habis. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Iaitulah orang-orang yang mengingati Allah Ta'ala sambil berdiri atau duduk dan dalam keadaan berbaring. Itu orang berakal. Kalau berdiri pun tak ingat Tuhan, duduk pun tak ingat, baring pun tak ingat, Tuhan tak berakal. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau mencipta ini dengan sia-sia, tidak. Maka semua ada hikmah. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari seksa neraka. Dan kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dari riwayat Huzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW apabila hendak tidur dia membaca Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah Ta'ala, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Mana hidup dan mati kita dengan Allah Ta'ala. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan dan segala-galanya dia. Kemudian kami riwayatkan juga hadis tersebut di dalam Sahih Muslim daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ali bahawa Rasulullah SAW bersabda kepadanya dan kepada Fatimah radhiyallahu anha, iza awaituma ila firashikuma au iza akhaztuma madaji'akuma fakabbira salasan wa salasina. Wasabbiha salasan wa salasina wahmada salasan wa salasina. Apabila kamu berdua berganjak kepada keperaduan menentuk tidur, atau kamu hendak tidur, maka bertakbirlah 33 kali, tasbih 33 kali dan bertahmid 33 kali. Dan riwayat yang lain disebutkan at-tasbihu arba'an wa salasin. Baca tasbih itu 34. Jadi genap 100 lah. At-takbir arba'an wa salasin, 34 itu. Kemudian si Ali mengatakan, semenjak aku mendengar daripada Rasulullah SAW, aku tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut. Ditanyakan kepadanya, walaupun pada malam perang Siffin, dia menjawab, walaupun pada malam perang Siffin, ya, perang tengah itu juga aku baca juga. Ini kelebihan dia lebih lah. Kemudian kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, iza awa ahadukum ila firashi fal yang fud firashahu bida khilatin izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi summa yakun bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadatus salihin. Apabila salah seorang daripada kamu berganjak ke peraduannya, maksudnya firash maknanya pada hamparan dia nak tidur lah, katil dan sebagainya, hendaklah ia mengibas hujung kain dia, irfal yanfud firashahu bida filati izari, ujung kainnya sarung tadi pada tempat tidur gitu. Sebab dia tidak mengetahui apa yang terjadi setelah dia pergi. Kemudian dia membaca bacaan tadi, iaitulah bismika rabbi wada'tu
jambi wa bika arfa'u in arsalta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dengan nama-Mu ya Allah, wahai Tuhanku, aku letakkan badanku dengan nama-Mu aku angkat. Dan aku letak berehat, aku bangun semua dengan Allah Ta'ala. Bahawa semua itu adalah takluk daripada kudrat Tuhan. Itu af'al Tuhan pada hakikat. Jika engkau mengambil nyawaku, maka sayangilah dia. Dan jika engkau melepaskan dia kembali, maka jagalah dia. Sebagaimana engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadi kita minta sampai tidur, bangun balik pun semua minta dalam pemerayaan Allah Ta'ala. Dan riwayat yang lain, yang fuduhu salah samaran, mana mengibaskan kain itu sebanyak 3 kali. Sampai itu sekali diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata kibas semuanya lipan di bawah dan macam mana. Kan? Kemudian kami riwayatkan dalam As-Sahihain daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW apabila hendak tidur meniup kedua telapak tangannya dan membaca mu'awwazatain, qul a'udzu birabbil falaq wa bin nas, kemudian mengusapkannya ke seluruh tubuh dia. Dalam kitab As-Sahihain daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW apabila berganjak ke peraduannya setiap malam, baginda menyatukan kedua telapak tangannya, kemudian meniup dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas, lalu mengusapkannya ke sekujur tubuhnya, semua tubuh badannya. Kemudian dimulai daripada kepala, muka, tubuh, bahagian depan. Ini bagikan dilakukan sebanyak 3 kali. Itu cara yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah bila dia nak tidur malam ni. Dia satukan 2 tangan kita lah, tapak tangan baca. Ya. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiup itu sapu satu badan. Ya, minta pertolongan Allah jauhkan macam-macam cara ni. Walhasil semua itu adalah usaha meminta pertolongan Allah Ta'ala supaya dielakkan daripada meminta elok. Kemudian pakar bahasa mengatakan an-nafat adalah tiupan lembut tanpa kedua lidah. Ya. Kemudian kami riwayatkan kata Imam Nawawi dalam kitab As-Sahihain, Bukhari dan Muslim mana ini, daripada Abu Mas'ud Al-Ansari, bila Al-Badri bin Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah bersabda, al-ayatani min akhir surat Al-Baqarah man qara'a bihima fi lailatin kafatahu. 2 ayat di akhir surah Baqarah, siapa yang membaca kedua ayat tersebut pada satu malam, maka cukuplah baginya. Itu amal Rasul sampai akhir. Dan ulama berbeza pendapat tentang sabda baginda, cukuplah baginya. Satu pendapat menyatakan yang dimaksudkan adalah cukuplah dari segala bacaan di malam tersebut. Pendapat lain mengatakan bahawa dimaksudkan adalah cukup. Lapas kafatahu itu pun banyak ulama lain.
daripada solat sunat di malam itu. Menurut saya bahawa diartikan keduanya sekaligus, dua-dua pakai lama. Dia kata Imam An-Nawawi, ya. Itu kelebihan dia lah. Kemudian satu lagi kata Imam Nawawi meriwayatkan daripada As-Sahihain daripada Al-Barra' bin Azib, dia berkata Rasulullah bersabda kepadaku, "Iza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salat summa taji' ala shikkika al-ayman wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik." Kadang buat zikir ayat la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzaltah wa bi nabiyyika alladhi arsaltah fa in mutta, baca sampai itu je, sampai wa bi nabiyyika alladhi arsaltah. Kemudian fa in mutta, jika dia mati min lailatik, malam tu dia padam, dia mati, nyawa dia keluar, mutta alal fitrah, matilah atas fitrah Islam. Waj'alhunna akhira ma taqul. Habis. Jika kamu nak menuju tempat tidur, maka berwudulah seperti kamu berwudu dalam sembahyang. Mana wudu untuk salat. Berwudu ada dua makna. Satu wudu daripada basuh tangan. Pada hadis lain, bila kamu nak basuh, nak makan, naklah kamu ambil wudu. Dan bila kamu selesai makan, ambillah wudu. Maka wudu situ makna basuh tangan. Ya, silap faham kalau nak makan, ambil sembahyang. Kalau faham ambil makan pula ambil sembahyang lagi. Bagus juga dia rajin. Tapi wudu situ dengan makna basuh tangan. Sebab sini dia kata wudu lis-salah, mana wudu sembahyang, betul ni. Kemudian berbaringlah menghadap ke sebelah kananmu, ada kiblat. Lalu baca ni doa yang tersebut. Allahumma aslam nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wajjahtu wajhi ilaika wala malja'a wala manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzaltah wa bi nabiyyika alladhi arsaltah. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, serah tawakal serah, dan menyerahkan segala urusanku kepadamu, menghadapkan wajahku kepadamu, memohonkan perlindungan ke atas punggungku kepadamu sebagai harapan dan takut kepadamu. Tiada tempat berlindung darimu selain kepadaku. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan dan kepada nabimu yang engkau utuskan. Jika di malam itu kamu meninggal dunia, maka kamu meninggal dalam dunia dalam keadaan fitrah, makna bersih. Jadi bacaan tersebut sebagai akhir daripada apa yang kamu ucapkan, ya. Inilah lafaz dari salah satu riwayat Imam Bukhari, dan pada riwayat yang lain, riwayat Muslim hampir sama lafaznya dengan redaksi di atas tadi, ya. Atau di antara bacaan kita nak tidur doa kepada Allah Ta'ala supaya setelah kita kembali dalam keadaan dapat keredaan. Dan kata Imam Nawawi, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana